Saya selalu buat interview ni, dan orang yang dah datang tu dia tanya soalan, apakah budaya di dalam syarikat ini? Apa pasal kau nak tanya pasal budaya? Okay guys, so sekarang ni kita bersama dengan KP kita yang tercinta iaitu Cik Mi. So kita ada beberapa soalan daripada kita punya rakan-rakan di sosial. Apakah soalan pertamanya? Soalan pertamanya adalah, ini memang ramai betul Cik Mi tanya, macam mana nak keluar daripada introvert, maksudnya kan? Oh, saya seorang introvert sebenarnya. Orang semua ingat saya seorang extrovert. Sebenarnya saya seorang yang sangat pemalu. Jadi dan ramai pelakon ataupun penyampai sebenarnya mereka tu adalah orang yang pemalu. Jadi salah satu cara untuk mengatasi perasaan malu tu adalah jadi mereka berlakon, jadi mereka keluar ke depan, just to make sure that they have actually dia berjaya melawan perasaan itu. Jadi dalam dunia ni tak salah kalau kita nak jadi introvert, tetapi ada masa-masanya kita kena keluar untuk menyampaikan apa pemikiran kita, apa yang kita nak, supaya message kita sampai. Jadi di situ kita kena ada satu keberanian. Dan apa yang selalunya membuatkan orang tu takut untuk keluar adalah dia takut dia akan kena reject. Dia takut nanti apa orang kata, dia ni bodoh ke. Kita overthink tau. Kita do overthinking. Ini yang tak bagus sebenarnya. Sebenarnya orang di luar nak kita berjaya sebenarnya. Jadi kita kena beritahu diri kita, orang tu semua bukan nak pukul kita, orang bukan nak kata kita bodoh. Tak, orang semua nak mahu kita berjaya. Jadi bila kita berfikir positif, itu salah satu cara untuk keluar daripada apa yang kita rasa orang nak. Sebab mostly kan kalau macam student sendiri, kalau nak present tu kan, rasanya nak duduk dekat belakang, belakang papan putih, macam tak nak present, takut. Okey, salah satu masalahnya juga adalah kita berada dalam satu masyarakat yang selalu kata jangan buat macam ni, orang tak pernah buat macam ni. Jadi dia rasa orang di luar tu akan judge mereka. Dan kita tidak meraihkan kesilapan. Maksudnya bukan kita nak keluar saja-saja buat kesilapan, tapi kita belajar dari kesilapan. Tak ada manusia yang perfect dalam hidup ni. Jadi yang penting di sini adalah kalau kita keluar, kita bercakap, kita sampaikan idea kita, kalau 70% itu dah bagus. Jadi hari ni kita buat kesilapan ni, jadi besok kita belajar 80%, esok 90%, lepas tu 100%. Jadi itulah cara yang saya elok-eloknya. Dan saya macam tu, saya bermula pun macam tu juga. Maksudnya belajar daripada kegagalan lah. Yes, itu penting. Dan di Amerika mereka meraihkan kegagalan ini sebenarnya. Jadi kalau kita nak pergi minta funding contohnya, orang di bank tu akan tanya, how many times have you failed? I failed 3 times. So did you learn from your mistake? Yes. Good. Therefore we give you this money. Sebab kalau tidak, kita tak akan belajar. Betul. Okey. Itu memang sangat-sangat baguslah advice ni. Okey. Yang kedua, ini ramai juga yang tanya. Apakah tips untuk interview dan senang dapat kerja lah, sebab ramai sekarang ni kan bila interview je interview je balik, nanti saya call 2 minggu lagi. Nombor satu, saya gunakan ini dalam komunikasi. You inform, you educate dan juga you entertain. Jadi maksudnya di sini bila kita pergi di Temenduga, orang tu akan mula-mula kita masuk je, orang tu dah tengok kita, budak ni elok ke tidak, ni anak siapa ni pakai time macam ni. Jadi nombor satu, kita kena menawan orang yang akan interview itu dengan cara penampilan kita. Kemudian bila kita buka mulut, orang tu akan kata vocab dia bagus, perbendaharaan kata dia bagus, dan dia senang, boleh berseluruh, dan kita cerita apa yang kita tahu, dan kita kena buat banyak-banyak research tentang company ni. Dan kalau dia tanya, kemudian bila tanya ada apa-apa soalan untuk kami, kita kena tanya soalan-soalan yang pandai. Maksudnya kita dah mengkaji syarikat tu. Kalau tidak, selalunya saya selalu buat interview ni, dan orang yang dah datang tu dia tanya soalan, apakah budaya di dalam syarikat ini? Apa pasal kau nak tanya pasal budaya? You have to do your research sebelum you datang. So yang paling penting lah, do your research about the company, and then tanya soalan-soalan, dan juga gunakan pengetahuan industri untuk betul-betul memahami. Jadi bila kita faham, kita boleh tanya soalan dengan lebih confident, dan benda itu terbayang di muka kita. Itu bila kalau saya berbual seorang tu, the first thing I will look for is how confident budak ni. Yang betul sangat penting. When you know your facts, you will be very confident. Faham?
So last question. Okay, last question. ini soalan yang sangat-sangat ramai yang tanya. Macam mana Cik Mi kalau nak jadi pemberita RTM? Sebab berita RTM sekarang dah Kanta 744. Kita nombor satu kita nombor satu. Apa kriteria yang macam Cik Mi rasa kalau nak apply ni sesuai untuk jadi pemberita RTM? Okey, yang penting sekali kalau kita di sekolah, cikgu macam mana yang kita suka? Cikgu macam mana yang kita suka? Cikgu tu dia kena comel, dia kena pandai, suara dia sedap, dia kena menghiburkan. Dan bila kita tengok cikgu tu macam kita, ya Allah sedapnya cikgu ni mengajar. Macam tu. Jadi itulah dia punya ramuan, dia punya resepi untuk menjadi presentable dan presentable, likable, you communicate well, pronunciation you bagus, dan bila orang tengok macam kita inform, educate dan entertain. Jadi kita bila tengok berita tu kita terhibur. Kita janganlah tengok berita tu macam salam sejahtera. Tak, benda tu zaman dulu, zaman saya. Jadi zaman sekarang tak. Zaman sekarang dia lebih casual, lebih santai, tetapi masih serius. Faham. Dia friendly. Yes. Thank you so much Cik Mi. So itu saja 3 soalan yang kita akan Cik Mi. Mungkin nasihat tak Cik? Nasihat untuk anak muda lah, anak muda especially. Saya pun muda juga kan. Tapi saya rasa macam ni je lah. Dalam hidup ni kita kena sentiasa belajar, ya, dan dapatkan ilmu baru. Kita semua adalah brand. Ya, jadi bila kita keluar bila kita keluar je orang akan tanya, oh dia ni jenama apa dia ni? So everybody is a brand. Jadi cari brand kita dan biarkan ada differentiator supaya kalau kita pergi mana-mana orang akan ingat brand kita. Dan kalau brand itu sesuai untuk kolaborasi dalam bentuk syarikat ke apa, maka dengan itu kita dapat mengetengahkan diri kita. Tu je. Yes, be unique lah. Be unique. You have to be unique, and I think I'm very unique. Don't you think so? Yes. Cikgu sendiri pun unik kan? kita dalam hidup ni kita jangan stress, ya. You enjoy your journey. Yes. Enjoy your journey. Yes. Thank you so much Amy. So itu saja kita kira tembual ke apa? Ini tembual di depan makanan. Walaupun makanan dia tidak masuk di dalam kamera ni, ya, makanan itu penting. Itulah sekali. Selamat beramal dan selamat Hari Raya. Beramal tu bagus, ya.